Malam ini kita bincang tentang isu minyak. Sudah banyak telah didiskusikan tadi oleh penceramah-penceramah yang lain. Mereka telah sebut, dan saya agak kita tidak perlu saya ulang lagi. Negara kita negara pengeluar minyak, kita pengekspor minyak, kita mempunyai hasil minyak yang lebih daripada kita guna. Tidak ada alasan langsung, tidak ada apa-apa rasional untuk naikkan minyak. Itu saya tidak perlu ulang. Tapi saya ingin sebut sedikit tentang konsep subsidi ini. Ini adalah satu konsep yang cuba mengelurkan rakyat. Subsidi, saya berani cakap di sini, subsidi tidak ujuk. Istilah subsidi ini digunakan sebagai propaganda Barisan Nasional. Subsidi seolah-olahnya kerajaan keluarkan dari tabung Kementerian Kewangan, bayar kepada syarikat-syarikat petrol supaya mereka boleh jual minyak ini dengan lebih murah kepada orang ramai. Itu gambaran yang kita ada kerana kita gunakan perkataan, kita gunakan istilah subsidi. Yang saya ingin sebut di sini, subsidi sebenarnya di sini hanya merujukkan satu istilah accounting. Itu bukan kerana kita korbankan, kita keluarkan duit. Kerajaan tidak rugi dengan subsidi ini. Subsidi ini bermaksud perbezaan di antara harga antarabangsa dan harga jualan tempatan. Itu saja. Tidak wujudnya wang yang ditransfer dari satu tangan ke satu tangan. Saya sebut di sini kerana kalau kita buat sedikit penyelidikan, kita tahu teknologi penggalian minyak crude oil yang hari ini berbezanya teknologinya yang tinggi, yang rendah, yang high tech ke di mana-mana pun. Satu tong, kalau kita nak keluarkan satu tong crude oil dari perigi, kita dapati cost production ini di kalangan US dollar 5 dolar ke 12 yang paling mahal. Teknologi di Nigeria mungkin mundur tidak cukup, tidak tinggi. Di Nigeria mungkin mereka membiayai 12 dolar untuk keluarkan satu tong minyak. Di Malaysia mungkin sederhana 8 dolar. Di Amerika yang lebih cekap, di Norway yang lebih cekap mungkin 5 dolar. Tidak kira di mana pun, yang paling mahal 12 dolar, yang paling murah 5 dolar. Kalau jual di harga antarabangsa yang kini sekarang cakapnya 140 dolar, mana keuntungan? Kalau kerajaan Malaysia jual minyak ini kepada orang ramai di Malaysia 70 dolar, kita juga untung. Juga kita jual 40 dolar, juga untung. Sebenarnya bukan isu untung tak untung. Isunya sebenarnya kalau kita jual minyak ini lebih daripada 12 dolar satu tong, kita sudah untung. Hanya yang dalam sistem yang kita kata subsidi ini, dua harga. Harga satu untuk antarabangsa, satu harga untuk rakyat tempatan. Apa salahnya? Kita dikurniakan dengan sumber yang begitu banyak. Kita peduli, kita prihatin nasib kita, rakyat kita sendiri. Kita jual harga yang lebih murah kepada rakyat Malaysia. Bukankah ini hak kita? Bukankah ini tanggungjawab kerajaan supaya kita tidak dibeban dengan kos ekonomi yang tinggi? Itu isunya. Kalau sekali lagi Barisan Nasional sebut ini subsidi, kita boleh secara berani dan tegas kata ini pembohongan. Minyak, ekonominya tidak melibatkan subsidi. Subsidi ini istilah accounting yang saya tegas di sini. Saya gunakan misalnya durian di Malaysia jual RM5. Kita beli Klang Petaling Jaya RM5 1 kilo. Durian dijemput RM100 1 kilo. Bolehkah kerajaan Barisan Nasional kata, wahai orang-orang kampung, bersyukurlah bila you makan durian RM90 kita subsidi. Betul. Itulah
Keumpamaannya, kalau kerajaan ambil durian ini jual di Jepun dapat RM100, kerana kerajaan prihatin kepada rakyat, dia jual RM5 di pasaran tempatan. RM90 kerajaan Barisan Nasional subsidies bagi orang-orang kampung makan durian murah. Itu propaganda Barisan Nasional. Kalau kita percaya itu yang berlaku, kalau kita makan durian negara bankrupt, itulah istilah digunakan kalau kita subsidai minyak negara bankrupt. Tuan-tuan dan puan-puan, jelas semua ini adalah pembohongan. Tindakan untuk naikkan minyak ini adalah sebahagian daripada rancangan merampas harta rakyat. Saya tidak tahulah, Barisan Nasional mungkin sudah dapat isyarat tidak lama lagi mereka akan keluar, mereka akan dijatuhkan. Itulah sebab seperti dalam kes Balkis, mereka cuba rampas sebanyak boleh harta rakyat. Mereka cuba curi apa-apa yang boleh sebelum mereka jatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biar mereka bertindak bermaharajalah seperti begitu. Dengan kenaikan harga minyak ini yang rosak ekonomi kita, yang jadi beban rakyat, kita nampaknya bukan sahaja kita dalam Pakatan Rakyat sudah hilang keyakinan terhadap bukan kepimpinan saja, tetapi pengurusan ekonomi oleh pemimpin Barisan Nasional. Selepas pilihan raya, kita dikatakan, kita didesak, rakyat sudah membuat keputusan. Mereka memberi 5 negeri untuk diperintah oleh Pakatan Rakyat. Ini merupakan satu cabaran. Kalau Pakatan Rakyat boleh menunjukkan kredibiliti kita, menunjukkan kita akan memotakkan janji-janji kita, kita dapat mentadbirkan negeri-negeri yang kita perintah ini secara baik. Satu kemenangan yang lebih besar dinanti-nanti, dijanjikan oleh rakyat semasa pilihan raya yang akan datang. Kita sebagai pergerakan politik, parti-parti politik, kita boleh tunggu, tak ada masalah. Kita sudah pasti yakin kalau kita urus dengan cara yang ada sekarang, dengan menteri besar seperti Tan Sri Khalid, dengan menteri-menteri besar yang lain, kita pasti dalam pilihan raya yang akan datang kita dapat sokongan yang lebih besar, keyakinan yang lebih besar. Kita tak perlu tergesa-gesa. Dan kita juga yakin Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri semasa pilihan raya yang akan datang. Ini kita semua boleh tunggu. Dan bukan kerana kita tidak ada kesabaran, tetapi yang tidak boleh tunggu, khususnya selepas pengumuman kenaikan harga minyak, ini menunjukkan pemerintah Barisan Nasional sampai hari ini belum lagi sedar apakah isyarat yang disampaikan oleh rakyat semasa pilihan raya umum yang lalu. Rakyat mahukan perubahan, rakyat mahu pemerintah yang bertanggungjawab, rakyat mahu pemerintah yang berprihatin kepada kehidupan rakyat. Isu bread and butter, isu kehidupan biasa orang-orang bawahan, orang rakyat yang tertindas ini. Tapi pengurusan pemerintah Abdullah Badawi dan Najib ini sampai hari ini mereka masih gaduh, mereka masih cuba rampas kuasa, mereka masih berpolitik. Bukan saja berpolitik dengan kita, juga bukan saja cuba mengancam kedudukan negeri-negeri yang kita memerintah, bukan saja cuba mewujudkan pecah belah di kalangan kampung kita dengan cuba melantik ketua-ketua kampung Barisan Nasional. Bermacam-macam tindakan ini yang cuba sabotaj kita. Tetapi mereka juga gaduh sesama sendiri, mereka juga mainkan politik sesama sendiri, mereka cuba rampas kuasa supaya mereka tetap mengekalkan kedudukan dan kekayaan mereka. Itu sebab kita nampaknya pengumuman untuk naikkan minyak ini adalah satu dasar
yang akan merosakkan, menghancurkan negara kita. Yang bankrupt akan jadi rakyat. Kita tidak sanggup tunggu sehingga pengangguran kita makin tinggi. Kilang-kilang yang ada tidak sanggup tunggu kerana mereka akan bankrupt. Peniaga-peniaga kecil akan bankrupt. Pekerja-pekerja akan hilang kerja. Banyak lagi rakyat akan hidup dalam kesengsaraan dalam 3-4 bulan yang akan datang.